إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظم، وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى مشايخنا كلهم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sambung muka surat 18. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi, amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan firmannya, ini firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahwasanya zina itu adalah ia maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan, artinya sejahat-jahat pekerjaan. Dan telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Bersabda ia, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyekutuinya, yakni yang serupa dengannya, ataupun kita kata kau serupa ke Allah Ta'ala tu dengan sesuatu yang baharu. Kau sama ke Allah dengan makhluk. Allah duduk, Allah berdiri, Allah berjalan, Allah baring, Allah duduk atas arasy, kakinya letak atas kursi. Itu fatwa
seorang ulama besar Wahabi, Syekh Al-Utsaimin, dalam kitab tafsir ni. Dia kata Allah itu duduk atas arasy, kakinya di atas kursi. Oh tu biadab dulu. Ya. Dan ia juga menjadikan akan dikau, padahal dia yang menjadikan engkau. Bersembah aku, jadi kata sahabat tadi, bahwasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku, kemudian apa? Lepas daripada zina ni apa lagi dosa yang besar? Bersabda ia bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bawa makan ia, serta engkau, maknanya bunuh anak pasal takut rezeki tak cukup. Awak hari ni dia banyak masuk perancang keluarga pasal takut rezeki tak cukup. Masuk merancang keluarga tu taklah sampai hukum bunuh anak. Taklah sampai hukum bunuh anak. Tapi sekurang-kurangnya ya, dia tak ada yakin dengan Allah pada pihak memberi rezeki. Wa nahnu narzuquka, kami yang beri rezeki pada kamu. Orang kalau nak anak, dia belum kahwin dah pekat tak mahu anak. Tak gila ke apa? Orang kahwin nak anak, bukan nak zuriat. Nabi berbangga dengan umatnya yang banyak anak. Tapi hari ni itulah dia, dunia dah jadi lagu tu. Nabi kata dalam Quran dia kata apa? Itulah bala bila kita menjauhi perintah Allah. Bila kita menjauhi perintah Allah, Allah akan turunkan dua bala. Buka Al-Baqarah. Apa dia dua bala? Al-jau' wal khawf. Lapar dan takut. Tu dia. Apa dia lapar? Rezeki tak cukup, walaupun banyak. Orang lain gaji 1,000 boleh makan anak beranak 5-6 orang anak. Ya, dia 10,000 anak seorang takut. Kau tak boleh nak beri makan. Ni jadi penakut lagu. Tu kata lapar. Gaji dapat banyak mana pun tak cukup. Ya. Makin banyak lagi gaji, makin banyak pula solat. Cari jalan nak menipu, nak pau dia orang. Inilah dia gaji tak cukup-cukup. Padahal banyak dah. Tu namanya al-jau', kelaparan. Sampai nak bersedekah takut, miskin. Yang kedua al-khawf. Apa dia al-khawf? Al-khawf ni takut. Orang ni panggil fobia. Takut yang tak ketahuan. Fobia orang kata. Takut yang tidak munasabah. Takut benda yang akan datang, yang sebenarnya perkara itu di dalam jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Dia takut miskin, dia takut hilang kerja, hilang itu, hilang pangkat, hilang anak, hilang bini, hilang kereta, hilang tanah, hilang jawatan, hilang gelaran. Takut benda-benda lagu. Takut tu namanya al-khawf. Duduk dalam kebimbangan. Jadi kalau orang bertakwa ni macam mana? Inna awliya Allah wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu tidak ada ketakutan di dalam hati mereka dan kebimbangan. Ada takut benda tu tak ada. Pasal apa? Pasal dia sudah ada keyakinan yang akan datang tu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, kita duk menapas ni pengurusan Allah. Kalau tengah-tengah bercakap ni Tuhan hentikan. Habis nyawa kita. Baik. Bersembah aku. Kemudian apa? Maknanya sahabat tadi tanya lagi Nabi, lepas daripada bunuh anak ni, apa pula? Bersabda ia bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Wallahu a'lam. Ni antara dosa besar. Ya. Dosa besar bunuh orang, bunuh anak, berzina.
Dalam sebuah hadis Nabi kata ada 7 dosa besar betul. Itu kita dah cerita pun. Yang pertamanya syirik, yang keduanya zina ataupun liwat. Liwat ni lebih besar pada zina. Liwat ni dosa dia 12 kali ganda daripada zina. Dalam sebuah hadis dia sebut berliwat ini dosa dia 12 kali ganda daripada zina. Dan kejinya itulah dia 12 kali ganda. 12 kali ganda keji daripada zina. Kemaruk sangat. Yang ketiga, derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang keempat, riba. Yang kelima, minum arak. Yang keenam, judi. Yang ketujuh, buhtan. Apa dia buhtan? Pembawa berita palsu. Dia kira nak bagi orang gaduh. Nak bagi orang baik je dah. Nak bagi orang gaduh, nombor satu. Dia pergi sana, dia kata kawan tu. Dia pergi ke kawan tu, dia kata kat kita pula. Orang kalau bunyi ni, mari duduk kat kita, sembang cerita orang atas satu buat kawan. Tak mustahil. Belakang kita pula dia hentang. Jadi, berhati-hati dengan orang yang mulut lidah cabang lagu tu. Dalam bahasa kitab, dia tulis mengadu domba. Bahasa kampung saya, lidah cabang. Kampung ni saya tak tahu. Itulah dia orang jenis lagu ni. Nabi larang kita berbaik, berkawan dengan dia. Boleh rosak satu negara, bukan satu kampung. Baik. Hadis 7 dosa besar ni ada beberapa hadis. Dalam hadis yang lain Nabi tambah yang lain pula. Kenapa? Nabi buang satu, Nabi ada sebut lari dari perang sabilillah. Ya, lari dari perang sabilillah. Dan membunuh. Jadi ada 2 edisi hadis tu. Jadi kalau kita tengok 7 dosa besar yang Nabi sebut dalam satu hadis, dalam satu hadis yang lain 7 juga. Tapi lain pula dosanya. Itu bermakna apa? Bermakna 7 itu sebahagian daripada dosa-dosa besar. Dosa besar ni ada lebih 70. Maka Nabi sebut sikit-sikit. Kumpul-kumpul semua ada lebih 70. Maka 70 ni termasuklah dia termasuk dalam golongan, kalau siapa yang bersifat dan perangai dengan dia tu, Nabi kata itulah orang-orang munafik. Orang yang ada munafik dalam hatinya. Orang munafik ni lambat masuk syurga kalau dia ada iman. Kalau dia tak ada iman, kekal dalam neraka wal'iyadzubillah. Ya. Imam Ghazali kata, siapa yang merasakan dirinya terlepas dari sifat munafik, maka itulah tanda dia seorang yang munafik. Jadi kita jangan rasa aku tak munafik kot. Paling-paling pun dosa kecil je. Itulah tanda dia. Itulah tanda dia tu ada munafik dalam hati dia. Yang tu kita jangan duduk suluh orang. Kita suluh kita ada ke tidak. Pasal sifat munafik ni penyebab antara amalan ibadah tidak diterima oleh Allah. Ya. Bila amalan ibadah tak diterima oleh Allah, bila balik esok jadi mana? Amalan-amalan semua tertolak. Hayhata lima tu'an. Allah Ta'ala pergi jauh dari rahmat Allah. Jadi kita nak buat ibadat ni, nak kena ada akaun kita. Akaun kita yang pertama mestilah kita mengenal Allah. Sebab tu ulama-ulama dia susun ilmu yang mula-mula kena ngaji ni ilmu tauhid dulu. Lepas tu baru mari ilmu-ilmu lain. Lepas tauhid, tasawuf, lepas tasawufnya fiqh. Semua ulama dia susun tauhid dulu, lepas tu fiqh, lepas tu tasawuf.
Tapi sebenarnya tiga-tiga tu kena sekaligus. Kena serentak mengaji. Kena serentak kita mempelajari, memahami serta mengamalkan dia. Bukan kata pergi ngaji je. Ngaji banyak orang boleh mengaji. Faham banyak orang boleh faham. Ya, berilmu banyak orang boleh berilmu. Ada seorang orientalis perempuan, dia di barat sana, nama dia saya lupa lah. Dulu saya ingat, nama tak sebut, lupa lah. Dia khatam kitab Ihya Ulumuddin tu lebih 50 kali. Dia khatam kitab Ihya Ulumuddin tu yang Arab lebih 50 kali. Orang tanya kat dia boleh sebut muka surat berapa, baris berapa, bab berapa, kitab jilid berapa. Pasal dia dah khatam lebih 50 kali. Tapi dia bukan orang Islam, orientalis, kafir. Tu kata, ilmu ni, ya, ilmu ini dia tidak menjamin seseorang tu jadi orang yang beriman. Sebab tu di kalangan orang Islam pun orang berilmu tapi jiwanya munafik. Pasal apa? Pasal Nabi dah beri amaran. Apa Nabi kata? Halikun nas illa al-alimun wa halikul alimun illa al-amilun wa halikul amilun illal mukhlisun. Nabi kata binasa sekalian manusia melainkan orang berilmu. Binasa juga orang berilmu melainkan orang yang beramal dengan ilmunya. Binasa juga orang yang beramal dengan ilmunya melainkan orang yang berilmu beramal dengan ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas itu ialah ma'rifatullah. Kamu berilmu, kamu beramal dalam keadaan kamu tu mengenal Allah. Apa maksud kata mengenal Allah? Iaitu ilmu yang kau belajar tadi kau amalkan sehingga kau sentiasa rasa engkau tu di dalam ta'alluq qabdah Allah. Di dalam genggaman Allah. Engkau sentiasa rasa engkau tu di dalam pengawasan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu wa innahu yaraka, kata Nabi. Ya, engkau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau kau tak dapat rasa kau lihat Allah, rasalah Allah itu melihat kamu. Mana kata Allah tu mengawal kamu. Perbuatan kamu bukan kamu yang buat, tapi Allah yang menggerak dan mengawal. Bukan perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita ni bukan dengan makna Allah bagi kudrah kepada kita, dengan kudrah tu kita memperbuat sesuatu. Bukan. Itu fahaman Mu'tazilah Qadariyah. Bukan ahli sunnah. Banyak orang kita duk faham lah tu. Tuhan bagi mata. Tengoklah. Tuhan bagi penglihatan. Tengoklah. Salah tu ya. Tuhan tak bagi penglihatan kat kita. Tak kala kita melihat tu, sebenarnya Allah yang mengizinkan kita melihat. Bukannya ada power dekat mata, dengan power tu kita melihat. Begitu juga dengan telinga. Dengan kederak kita kata. Bukan. Ya. Sebenarnya tak kala kita buat itu, tak kala itu Allah menggerakkan kita. Kalaulah Allah Ta'ala bagi power dekat kita, maka dengan power itulah kita melihat, kita mendengar, kita berbuat sesuatu. Tentulah kita tak lemah-lemah. Pasal sentiasa ada power. Itu bermakna apa? Kalau Allah tak izin, tak jadi. Kalau Allah tak gerakkan, tak jadi. Dalam Quran dia kata apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu tidak dapat memandangnya, yakni kamu tak dapat memandang Allah. Dan sebenarnya Allah lah yang memandang dalam tiap-tiap pemandangan kamu. Apa yang kita pandang hakikatnya Allah yang izinkan kita. Ya, sebenarnya Allah yang melihat, bukan kita. Cuma kita tak rasa.
Pasal apa kita tak rasa? Allah dah beritahu dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami ni hampir dengan kamu, tapi kamu tak dapat melihat, kamu tak dapat rasa. Pasal apa? Pasal dalam hati tiada ma'rifah. Dalam hati tiada pengenalan. Dalam hati cuma tahu tapi tidak kenal. Tahu Arab kata alim, kenal Arab kata arif. Kita cuma ada ilmu alim tapi tidak ada arif kenal. Sebab itulah orang alim pun dia boleh hentam buat dosa. Orang alim boleh jadi syirik macam si orientalis tadi. Boleh faham Ihya Ulumuddin 4 jilid tu ataupun edisi 5 jilid. Maknanya bukan kata fardu ain. Itu bapak punya fardu ain dah. Komplit dah tu. Tauhidnya, fiqahnya, tasawufnya dalam tu. Ya. Jadi kalau dah faham lagu tu pun dia tak boleh nak masuk Islam, itu bermakna ada ilmu saja belum selamat. Ada ilmu saja belum selamat. Baik. Tapi ilmu itu awalnya. Ilmu itu awalnya. Nabi kata al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam kepada amal. Amal itu makmumnya. Makmumnya, mana mengikutnya. Maknanya kalau orang sembahyang seorang, niat jadi makmum tak sah. Tak sah sembahyang dia. Pasal apa? Beramal tanpa ilmu. Tapi kalau dia sembahyang seorang, niat jadi imam sah. Sah. Pasal apa? Dia ada ilmu. Dia ada ilmu, dia amal apa pun tak apa. InsyaAllah sah. Ni masalah dia. Jadi akaun yang paling utama dalam nak menjana empire pahala, nak bawa bekal akhirat ini ialah tauhid. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Ada tiga-tiga tu baru satu akaun. Belum cukup lagi. Baru syarat buka akaun nombor 1. Kita lah ni tua-tua, saya lah tuan muda ni, tua muda ni. Janggut muda dah. Saya janggut putih lah. Nak pergi buka akaun, dia tanya macam-macam. Kerja apa, akaun banyak mana, buat apa. Masya Allah, banyak sungguh fainah nak buka akaun. Bukan senang nak buka akaun lah. Dia tanya macam-macam. Ada nama tak? Ada. Nama apa? Tu syarat pertama. Kena ada nama tu, nama pun tak ada. Tengok-tengok warga negara Irian Jaya. Tak bagi dia. Baik. Jadi tauhid, fiqh, tasawuf itu baru syarat pertama. Syarat pertama nak buka akaun pahala ibadah. Syarat kedua apa? Syarat kedua kena ada lah iman. Ada ilmu tak ada iman, apa nak buka Bukan. Macam orang tadi ilmu ada, iman tak ada. Dapat tak pahala? Tak ada. Yang ketiga, tidak mengekalkan dosa besar. Tidak mengekalkan dosa besar. Sebelum tu ada satu lagi. Yang ketiga ni ialah tidak melakukan perkara membatalkan akidah. Kadang-kadang ilmu ada, iman ada, pergi buat pula perkara membatalkan akidah, gugur iman. Perkara membatalkan akidah ni banyak tu. Ya, tuan-tuan pernah belajar kan. Lama dah duduk ngaji, tengok muka orang tu ni. Orang reti lah tu. Perkara membatalkan iman ni lebih banyak pada perkara membatalkan sembahyang. Perkara membatalkan sembahyang ada 70. Perkara membatalkan iman ada lebih daripada 200. Tu saya dah tulis dalam kitab saya Aqidatul Mukminin. Lebih daripada 200 perkara membatalkan iman. Jadi dengan ada buat selamba kita ni.
Kalau baca keimanan cukup mudah. Tu iman dia buat tamsilan. Ulama-ulama buat tamsilan. Iman itu seperti kulit bawang. Nipis. Ya. Tiup angin pun boleh terkoyak. Begitu dah iman kita. Batal solat. Kain terkoyak. Batal solat. Iman batal tak? Ya. Tapi kalau iman terkoyak. Batal habis semua. Yang dah sah dulu pun dah tak pakai. Orang hari ni duduk sibuk orang perempuan pakai telekong 2 pieces tak sah mayang yang itu baru kecil yang tu tak sah mayang tak jadi kafir mayang balik dulu tak tahu tak apa. Habis tu betul ke pakai 2 pieces tu tak sah mayang. Ni kena ngaji fiqh. Dengan tu hukum orang tak sah. Tak menyusah orang. Dengan tu hukum orang tak sah mayang. Kaji dulu. Buat kajian dulu. Cepat kena hukum orang tak sah. Tengok molek. Yang dimaksudkan dengan tepi itu ada banyak perbahasan ulama. Ya. Ada banyak perbahasan ulama. Tak mau cerita lah tu bab fiqh. Fiqh ni mudah lah orang ngaji senang. Senang faham, senang amal. Ni tasawuf ni. Senang ngaji payah beramal. Betul tak? Tasawuf ni senang faham. Sabarlah. Ingat, hang tak kena tak apa. Kan? Orang Perak ada. Sabarlah Syekh. Hang tak kena tak apa, hang kena. Kita nak nasihat orang senang. Cuba kita kenal. Baru rasa nak ambil kapak buh kepala orang. Pasal kita tak kena. Sebab itulah ada perintah dalam Quran, inna zikra tanfa'ul mu'minin. Siapa yang tak kena apa tu kira nasihat orang yang kena. Esok kita pula kena ada nasihat kita pula. Jadi kita kenalah terima nasihat tu. Nasihat kita kena terima. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita kena berpesanlah. Saling berpesan, saling ingat, memperingati. Hari ni kita sejuk, damai, tenang kan? Barangkali ada kawan kita yang susah hati, ada masalah. Kita pergi tenang-tenangkan dia. Besok kita pula akan kenal macam dia. Apa dia? Bini lari. Susah hati, bini lari. Iman tak apa, dia tak ada bini. Kan? Bini lari dia susah hati, nak buat macam mana? Cari bomoh, cari bomau. Cari Pak Imam, cari Ustaz tu. Minta dia semayang hajat panggil balik. Panggil polis pun tak jalan lah. Polis nak kata apa? Dia boleh mempak dia. Okey, ikut jantan lain dia. Kalau ikut jantan lain sekali pun dia tak ada undang-undang tegak. Depok jaga agama. Pegawai dia pun saya tak jumpa apa dah habis hilang. Tu senang. No? Itulah dia. Itulah orang yang tenang tu pula pergi nasihat dia. Sabarkan dia. Itulah kita ni Islam dia mengajar lagu tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu beberapa perkara nak buka akaun pahala dalam beramal, ya. Yang keempatnya barulah tak buat dosa besar. Kita dah buat dosa besar, kita duduk solat, tu tanda-tanda solat tak diterima Allah. Buka semua ni ada 10 perkara yang batal, yang menyebabkan amal tak diterima. Buka dalam kitab hadis muhimmah. Tu baru 4 bukan. Dosa besar ni banyak. Termasuklah nusyuz. Zina yang kita baca ni. Makan harta anak yatim. Makan riba. Tipu duit orang. Makan harta wakaf. Pun. Pegang harta wakaf ni susah. 3-4 akaun ni kena buat. Saya akaun kau masih 4 ke 5 akaun. Yang mana hak dia kata derma. Hak mana dia kata wakaf. Hak mana dia kata ikut ustaz nak buat apa. Kena asing-asing. Tidak tanah termasuk sana. Ui berat tu. Pasal orang bagi sumbangan tu bukan sejenis nama.
Macam-macam pesen. Ada atas nama zakat, atas nama fidyah. Fidyah nak buat apa lah tu? Beli beras bagi budak makan lah. Tu dia. Jadi bab makan haram ni dalam kitab fiqh ada 12 jenis. Nanti kalau baca kitab fiqh dalam kitab Al-Buzairi tak salah saya. Dia sebut ada 12 jenis bab makan haram. Makan babi tu, babi sama nama dia. Dosa besar lah. Dosa besar. Tapi riba ni lagi besar. Riba ni dosa dia dalam hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad. Dia kata 1 dirham wang riba lebih besar dosanya dari 36 kali zina. Besar. Itu riba. Kita dah buat kecil je. Kita tak zina, kita rasa tak apa dah. Ya. Beli rumah di hutang riba. Sudah. Tak berhutang, tak ada rumah. Berhutang jadi riba. Suruh mengaji tak nak. Kan? Masjid-masjid banyak. Kita tanya lah ustaz-ustaz tu duduk mengajar tu. Macam mana kita nak elak kita berhutang rumah ni. Dia tulis terang-terang interest. Kita nak tak beli, tak ada rumah. Takkan nak menyewa sampai mati. Beli jadi riba. Tak beli tak ada rumah. Nak kena beli juga. Tak apalah buat macam mana. Darurat. Yalah darurat lagu tu. Kenapa tak pergi mengaji? Bukan? Pergilah tanya mufti ke. Tanya qadhi ke. Tanya ustaz duk mengajar masjid. Tanya dia macam mana saya nak beli rumah ni. Begini terang-terang ada tulis riba. Yang tulis bisamani ajli tu pun ya lebih kurang riba juga. Yang tulis bisamani ajli tu, yang kertas borang dia tulis hijau. Macam apa, daun warna daun pokok kelapa hijau. Bisamani ajli, kita mesti dia gampang rumah. Ya kau saman ni ajli, kau saman aku, saman beli dia gampang rumah. Macam mana kata bisamani ajli? Ya. Masuk saham. Ada akad mudharabah. Dia kata tak apa, kita saham secara Islam. Masuklah. Mula-mula ingat ke sungguh mudharabah. Rupanya mudah arbah. Kena juga. Sebab tu kita ni kena ada ilmu. Jadi sebelum kita buat, kita tanya orang dulu. Maksudnya tu fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang reti kalau kamu tak reti. Jangan tu hentam kan. Janji ada rumah. Janji ada bendanya. Ada tanah. Beli cara hutang. Kita nak elak dia. Ya, dalam fiqh dia ada bicara. Fiqh ni dia luas. Fiqh ni dia luas. Kita kena fahamlah benda tu pasal kita nak jadikan solat kita diterima Allah. Orang bergelumang dengan riba bukan sekadar amalan tu tak diterima. Bahkan nanti di akhirat dia nak kena junjung rumah di atas kepala. Boleh ke? Kita nak buat simen sekampik patah biar. Bukannya sekejap. Baik. Jadi kalau ada tanya macam mana nak mengelak, nak saya jawab. Tak tanya tak mau. Baik Jadi satu ketika zaman Nabi Musa dulu, seorang perempuan datang kat Nabi Musa. Dia tanya, ya Rasulullah, aku datang nak bertaubat. Macam mana cara aku nak taubat? Nabi Musa tanya, dia apa dosa kau? Aku telah berzina ya Rasulullah. Nabi Musa bila dia dengar kata perempuan yang berzina, ya, muka dia jadi merah. Dia halau perempuan. Kamu keluar daripada kampung ni. Ya, supaya kampung ni tak dapat bala. Orang berzina ni satu kampung dapat bala. Satu kampung dapat bala. Orang soleh satu kampung dapat rahmat.
Orang zina ada seorang cukup, satu kampung boleh dapat bala. Jadi Nabi Musa kata kau keluar daripada kampung. Perempuan tadi pun keluar daripada kampung. Satu ketika datang Jibril alaihissalam jumpa Nabi Musa. Dia kata, ya Rasul, ya wahai Musa kalimullah. Kenapakah kau menghalau perempuan yang ingin bertaubat? Tidakkah kamu tahu ada lagi dosa yang lebih besar dari zina? Nabi Musa terketawa. Pasal apa? Ini amaran Tuhan. Apa dia wahai Jibril? Jawab Jibril, orang yang meninggalkan solat. Orang tinggal solat ni lebih besar daripada segala dosa-dosa yang lain. Dalam sebuah kisah dalam kitab Mustalah Hadis dia ada sebut, satu ketika Tok Guru ni, Tok Syekh, Tuan Syekh, dia ni Syekhul Hadis, Muhaddisi. Dia ceritakan anak murid dia tentang 7 hadis dosa besar. Tapi dia tanya Syekh dia. Contohnya hadis yang kita baca tadi lah. Dia tanya Syekh dia, wahai tuan, dalam hadis ni adalah hadis yang menceritakan tentang 7 dosa besar. Tapi tak ada dituliskan pun, disebutkan pun oleh Nabi meninggalkan solat. Adakah meninggalkan solat itu tak tergolong dalam dosa besar? Maka jawab Syekh hadis itu, dia kata meninggalkan solat itu menghampiri syirik. Maka tak perlu Nabi sebut. Masya Allah. Hari ni orang banyak tinggal solat. Solat ni dia buat macam suka buat, tak suka tak payah buat. Mempermudahkan solat. Termasuk mempermudahkan solat bukan meninggalkan solat saja. Termasuk mempermudahkan solat itu tidak menjaga tata tertib mengerjakan solat. Cuba tuan-tuan tengok. Kadang-kadang orang datang solat, alhamdulillah bagus anak muda. Pakai seluar jeans ketat, pakai t-shirt, ambil uduk, terus sembahyang. Allahu Akbar. Bila dia rokok, buka sebuah belakang, tak pinjam, nampak lubang, ubah terowong menorah. Nanti bila dia sujud, lagi luas terowong menorah tu. Bagus dia nak solat tu, bagus. Alhamdulillah wa syukrillah dia nak solat. Tapi dia tak jaga tata tertib solat. Batal solat dia tak tahu. Pakaian ketat. Pakai seluar jeans ketat. Baik. Seluar bila ketat, masa berdiri nampak bentuk, itu termasuk aurat. Ya. Termasuk itu aurat. Tak boleh pakai seluar ketat hingga nampak bentuk paha tak kala berdiri, tak kala duduk dia tak kira. Jadi bukan kata perempuan saja dah boleh, lelaki pun dah boleh juga. Dia kena pakai seluar tu, biar seluar tu seluar botol. Seluar botol. Seluar jin botol. Seluar yang longgar macam seluar selai. Tu tak apa. Masa berdiri tegak tu nampak bentuk paha, bentuk punggung, tak sah solat. Walaupun ketat tak nampak warna kulit, tapi nampak bentuk tubuh. Itu antara bab-bab batal solat lah. Saya dah tulis tu ada 70 perkara membatalkan solat. Ada masa boleh kita muzakarah kan. Kadang-kadang kita tak sedar solat kita dah batal. Lama dah rupanya. Kan? Kita tak sedar. Kita tak perhati. Kadang-kadang hari-hari kita buat. Kan? Kadang tengah sembahyang dia boleh ingat. Saja ya. Tak betul. Batal solat boleh. Ada mengantuk. Batal solat. Dia bunyi macam beruang lapar. Saja batuk orang kaya. Saja batuk orang kaya. Batal solat. Woi banyaknya hari Jumaat tu tengok. Mana-mana tengok. Tu tak termasuk yang pakai seluar jin nampak terowong menorah ni.
Allah. Nikah orang lelaki. Orang perempuan pun banyak juga. Tapi perempuan kita jarang dah tengok. Masa paling-paling tengok anak kita lah. Bini kita. Hak lelaki datang solat masjid hari Jumaat. Allah bukan. Kadang-kadang ambil sembahyang macam ni. Perhatian. Sini tak kenal. Simple sembahyang. Popi Ramli. Dia lagu ni. Biji Popi Ramli. Kan? Tak jaga solat. Tak jaga tata tertib solat. Habis solat tu jadi lagu mana? Solat tu jadi azab pada dia. Kadang-kadang kencing tak tus. Kencing tak lawas. Kencing sikit-sikit dah. Ambil wuduk, jalan. Kadang-kadang masa solat dia keluar. Ataupun baju tu dah kena kain kencing. Dah kena air kencing. Dekat Perak tu saya ada satu orang tok guru saya. Namanya Tok Fakih Yusuf orang Greek. Tok kenal lah. Raja satu ronda jalan Malaysia. Nah, Tok Fakih Yusuf ni satu orang ulama. Warak semua dia. Dia ada karang satu kitab tauhid. Dia kata nanti saya selesai tulis ni, kita main ambil tu step. Jadi tak sempat saya nak pergi ambil, dia meninggal. Dan baca sikitlah tulisan dia. Dia kan kita tauhid. Untuk peringatan dia dan anak-anak katanya. Jadi dia ni nak cerita Tok Fakih Yusuf ni tuan-tuan. Dia punya jaga solat ni. Kain solat, baju solat, kopiah solat, apa juga nak bawa ke solat, dia tak masuk ke tandas. Dia tak masuk ke tandas. Kalau dah masuk ke tandas, nanti dia pakai kain lain. Kain tu dia balik basuh. Kat rumah dia, tandas kat luar. Ada dua tandas. Kat pintu tandas dia letak kopiah. Kopiah kan tu masuk tandas. Tak boleh pakai sembahyang ada. Kopiah khas untuk masuk tandas. Dia tak pakai solat. Jadi kalau dia nak masuk ke tandas, kopiah dia, sorban dia letak dulu, dia pakai kopiah khas. Jadi saya tanya dia. Dia kata, Tok, macam mana kena buat lagu ni? Adakah wajib? Ataupun macam mana? Dia kata, atas dasar ihtiyat. Berhati-hati. Berhati-hati di jalan raya. Pasal apa? Bila kita masuk tandas, kadang-kadang tandas tu buat bau. Bau najis tu kena baju kita, kita tak perasan, kita bawa solat. Maka jadilah kita tu orang yang tak memelihara solat. Kita solat, tapi tergolong dalam orang yang tak memelihara solat. Dia jaga sampai tahun tu. Kita mari masjid, semua masuk. Walaupun kita tak tahu dia lekat bau dia. Tak tahu tu dia maafkan. Tapi tergolong dalam golongan orang tak memelihara. Tergolong dalam orang tak memelihara. Itu kata Tok Fakih Yusuf. Almarhum. Dia seorang ulama besar lah. Tak geri. Baru meninggal lebih kurang. Lama jugalah. 15 tahun lepas dia baru meninggal. Umur dekat 90 lebih. Orang dulu-dulu ni dia jaga sungguh. Bukan jaga kesihatan. Dia jaga amalan. Supaya amalannya tak jadi tertolak. Jadi maknanya yang antara lagi yang kelima, nak jaga ibadah kita supaya diterima, jangan meremehkan hukum yang kecil, apatah lagi hukum yang besar. Jangan meremehkan hukum yang kecil macam mana? Contohnya yang sunat. Jangan meremehkan perkara sunat, apatah lagi perkara yang besar seperti solat. Jangan meremehkan perkara yang sunat, apatah lagi yang fardu. Contohnya macam mana? Contohnya kita meremehkan solat qada.
Padahal rajin buat solat sunat. Dia solat tarawih 20 rakaat. Mayang qadha lama-lama hafal tak boleh. Jadi solat itu jadi apa? Jadi haram. Maka adalah orang salah faham. Dia kata dah buat solat sunat jadi haram sebab ana ada solat qadha, akhirnya dua-dua tak buat. Sunat tak buat, qadha tak buat. Itu good, very good. Cerdik tak ketahuan nama dia. Jadi ginilah, dah kita tahulah kita ada solat qadha, haram buat sunat. Buatlah solat qadha tu semampu kita. Serajin kita. Walaupun sebenarnya kita mampu, cuma tak rajin. Kita mampu sebenarnya. Allah tak memberati hambanya. Ya. Yang jadi berat tu kita. Kerja teruk-teruk cari rezeki, siang malam empat bulan. Sampai patah pinggang kita boleh. Nak solat yang mudah tu tak boleh. Itu bermakna apa? Kita mampu tapi tak mahu. Bukan mahu tapi tak mampu. Jadi billionaire mahu tapi tak mampu. Tapi jadi orang soleh mampu tapi tak mahu. Jadi orang soleh tak payah teruk cari harta. Jadi orang kaya kena teruk cari harta sampai tinggal perintah agama. Mana lebih berat? Sebenarnya bukan kita tak tahu, tapi kita tak mahu. Sebab apa? Mahu tu tak ada dalam hati kita. Kerana tiada pembimbing. Kenapa pembimbing tak ada? Kerana kita tak cari. Kenapa kita tak cari? Sebab kita sudah tertipu dengan 4 musuh agama. Apa dia? Dunia, makhluk, nafsu, syaitan. Dah kalah dengan ni, tahu pun dia buat tak tahu. Asalnya mahu pun akhirnya dia tak mahu. Inilah titik tolak ni kita nak dalam wujud Allah. Ya? Sebab kita mahu tak mampu tapi tak mahu. Berat ni. Ni penyakit ni kena cari cikgu. Kena cari cikgu kerohanian yang boleh membimbing rohani kita supaya dapat keluar penyakit itu dari dalam jiwa kita. Ibaratnya pakar jantung lah. Pakar sakit jantung ni kalau kat Malaysia ni IDN lah kan. Orang Singapura pun mari sini. Orang Indonesia mari sini. Orang Thailand pun mari sini. IDN Malaysia ni antara yang terbaik di Asia. Orang Singapura pun mari sini. Lepas tu murah pula bandingkan negara dia. Ya. Dia pakar jantung. Kenapa kita sakit jantung tak buat sendiri? Pandai cari pakar. Jantung ni apa dia? Ya. Satu daging yang mengepam darah. Kalau dia berhenti mengepam, kita pun out of service. Today pass away, tomorrow morning, no way to see you again. Habis cerita, padahal. Itu nama jantung. Tapi jantung tu kita cukup risau. Jaga takut tersumbat, jaga takut lemah, jaga takut berlubang, takut berlubang lepas tertempel. Tapi yang gaib dalam jantung tu kita tak mau jaga. Apa dia? Ala wa huwal qalb. Nanti kata, iaitulah qalbun. Qalbun ni iaitu satu perkara yang Allah Ta'ala letak dalam jantung mengepam darah yang menjadi raja seluruh jasad. Kalau baik dia, baiklah jasad. Jahat dia, jahatlah jasad. Hakikat jantung tu qalbun tu. Ya. Yang rumah dia kita jaga, tuan rumah tak jaga. Rumah dia jantung kita jaga. Tuan rumahnya qalbun kita tak jaga. Akhirnya jantung tu pun tak boleh nak jaga. Rosak begitu saja. Kalau tak rosak sekalipun, rosak pada hakikatnya. Jadi jantung tu perkara yang penting untuk kita.
Diri jantung tu ketua jasad, qalbun tu ketua rohani kita. Duduk setempat tu. Ya, Allah jadikan begitu. Jadi kalau kita sakit jantung cari pakar, kenapa sakit qalbun tak mau cari pakar? Kan? Kena cari dia pakar dia. Nak cari lagu mana? Nak cari dia buat 3 solat. Solat taubat, solat hajat, solat istikharah. Minta Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita baginda Nabi SAW dan guru kerohanian yang dapat membimbing jiwa kita. Kalau kita mimpi baginda Nabi dan juga sebelahnya seorang guru yang kita kenal, jangan duduk lari. Mimpi boleh buat-buat. Mimpi tu boleh buat-buat. Malam ni aku nak mimpi kaya. Tidur-tidur mimpi bewak. Malam ni aku nak mimpi bidadari. Tidur-tidur mimpi pontianak. Tak jadi. Mimpi bukannya boleh otak. Ya? Minta dengan Allah. Buat 3 sembahyang. Ini mintalah doa dengan Allah. Kalau rajin, sebelum tidur baca inna atainakal kautsar 100, selawat 100. Ya? Minta doa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, aku nak jadi baik ya Allah, tapi aku tak ada orang nak bimbing jiwa aku. Aku dah tua, sembahyang tak khusyuk-khusyuk lagi. Aku dah tua, sifat mazmumah berlambak-lambak lagi. Kalau aku mati, apalah nasib aku ya Allah. Aku terazab, aku sakit gigi pun dah tak boleh main masjid. Sakit mata sebelah pun dah tak boleh pergi masjid dah. Baru sebelah mata. Kalau satu badan, Allah, macam mana kita mati esok tuan-tuan? Umur dah tua, yang tak khusyuk lagi. Mazmum berlambak-lambak dalam hati. Bila nak jadi baik? Siapa nak bimbing kita? Minta dengan Allah Ta'ala. Dia ada pembimbing. Nabi direct dengan Allah. Kita bukan Nabi. Kita dibimbing oleh Nabi. Nabi dah wafat. Siapa yang nak bimbing? Innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama' itu pewaris Nabi. Sebenar-benar ulama' siapa dia? Al-arif billah. Orang yang kenal Allah. Maka carilah orang yang kenal Allah. Ya, dengan jalan bertanya kepada Allah. Jangan tanya kawan. Dia pun rupa kita kata tahu. Jangan tanya saya pun dia tahu. Ya, cuma saya beritahu tu fakta ilmu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.